Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, di mana ada sebiji kereta Gen 2 kat sini menggunakan enjin Campro, first model enjin Campro, tak ada sistem AIFM, tak ada sistem VVT, tak ada sistem turbo, Okey. Okey, so macam ni. Untuk kereta Gen 2 buntut pendek selalunya memang Gen 2 lah. Okey, untuk kereta Gen 2 ni dia ada masalah apa agak-agak. Mari tengok sini dulu. Kita tengok. Okey, tengok daripada lubang radiator dulu. Nampak karat cukup lah. Okey, lepas tu tengok daripada spare tank dia. Okey dah. Duduk balik tempat asal balik. Okey. Macam contoh kereta ni, dia ada masalah bukan overheat sebenarnya. Temperature dia panas. Temperature dia panas. Bila temperature panas, clear Okey. Bila temperature panas, so kita kena menggelabah lah. Temperature naik. Bahaya kot. Bila temperature naik lebih pada separuh, korang kena menggelabah. Sebab tu korang kena layan video sikit. Ilmu yang serba kekurangan. Okey. So kalau andai kata temperature naik, wajib korang berhenti. Macam sikit ingatkan sebelum ni. Check tengok kipas jalan ke tak, tengok spare tank. Radiator jangan buka, tunggu sejuk dulu baru buka. Itu rujukan untuk korang. Takut korang, temperature panas ni, buka ikat ni. Tak ada apalah, mana ada bahaya. Kalau korang tak nak tahu bahaya dia, masa tengah-tengah panas, pipe ni tengah panas lagi, enjin ni panas, korang tekan macam ni, pusing, buka, tunjuk muka. Jangan sekali-kali buat kerja macam tu. Sikit ingatkan. Sebab ada benda ni, bila ada pressure, dia akan menggelegak, dia akan tendang ke spare tank. Spare tank ni akan bergerak. Korang relax je. Matikan kunci. Duduk tepi dulu, relax. Nak duduk dalam kereta duduk lah, tapi jangan start. Relax dulu, tunggu 15 minit, baru buka bonet. Ataupun buka bonet awal dah. Lepas tu, tunggu dulu, lepak dulu kan. Tengok spare tank, tak ada air. Top up penuh dulu. Lepas tu benda kita buat, kena tengok fan motor ni. Macam mana nak tengok fan motor? Kita pun dah sejuk, pipe sejuk, air dah top up semua. Kita tengok pipe dah lembut, kita boleh tekan. Lepas tu kita pun start, kita on je terus aircon. Sebab untuk kereta model macam ni, dia menggunakan satu kipas sahaja. Kau jangan cari 2-3 kipas, extra fan tak payah. Tak payah ambil pot semua tu. Yang penting kau on aircon, tunggu sekejap, dia akan pusing jalan. Kipas ni mesti berpusing. Kalau contoh dia tak pusing, tak bergerak, fan blade langsung korang tahu, tak ada angin pun, maknanya fan motor tu kong. Tu kebarang kalian. Lepas tu pergi bengkel pun tengok, relay terbakar, fuse putus. Pandai-pandai diorang check lah. Okey, so untuk rujukan video sikit ni, macam contoh kereta ni, dia datang kat sikit, dia kata, kalau bawa jalan biasa, bawa jalan jam, bawa biasa normal 60, temperature mesti okey. Mesti okey. So maknanya kereta ni okey lah? Tak. Sebenarnya bila dia bawa 80, 90, 110, 120, temperature dia akan lebih pada separuh. Takat biasa, dia mesti bawah, rendah pada separuh. Kalau rendah lagi, kalau korang bawa malam, rendah lagi, maknanya termostat kereta tak ada. Geng-geng termostat steady Jangan marah-marah dengan Sikit hanya cerita benda yang betul sahaja, okey? So sekarang ni, dia bawa 80, 90, temperature akan lebih pada separuh. Bila lebih pada separuh, owner kena lepas minyak, kena bawa biasa balik, dia akan turun balik temperature tu. Itu yang korang kena tahu sebenarnya. Kalau betul fan motor ni rosak, mesti temperature terus panas. Kalau termostat tiba-tiba dia jam, temperature ni mesti terus dia naik, dia tak akan turun-turun dah. Kalau water pump ada masalah, air tak akan berpusing. Kebarang kalian boleh jadi fan blade ada masalah pun boleh jadi juga. Tak cukup pusing, tak cukup untuk sedut air masuk ke dalam enjin, pergi balik ke radiator. Itu memang kerja dia lah. Korang kena faham kerja-kerja dia. Buka pasang sikit pun pandai buka pasang. Okey, so sekarang ni, macam contoh kereta ni, dia bawa je lebih daripada 80, temperature naik. Apa yang perlu korang tahu, sebenarnya korang kena faham sistem penyejukan. Sikit akan tunjukkan sikit, ataupun contoh, dalam keadaan macam ni, memang kita tak nampak. Tapi sikit nak tunjuk ke kat korang sebenarnya. Okey, tak payah tunjuk ke sini, tunjuk kat situ je. Okey, kita akan start kereta ni elok je hidup. Kena angkat head ke sikit. Relax dulu. Kena faham cerita dulu. Okey. Tengok dekat dia punya ni. Mari tengok sini. Tengok dari lubang ni. Okey, kalau kita tengok air ni memang karat. Kena macam ni sikit. Okey, nanti aku tekan minyak.
kau tengok. Air tu dia akan terus pergi sana. Ha, dia macam tu. Tengok Kita tekan Nampak tak, Pan? Nampak tak, Pan? Nampak kan? Air tu macam ditolak kan? Bermakna dalam encase kereta macam ni, water pump berfungsi dalam keadaan baik. Walaupun air radiator ni dalam keadaan teruk, memang kita tahulah radiator ni mungkin kebarangkalian kena servis. Adakah selepas servis radiator ni settle masalah kereta ni? Kalau korang tahu, korang komen kat bawah. Next time kita jumpa lagi. Kejap. Tak sampai matlamat. Orang tak suka tak sampai matlamat dalam video. Kekal tenang Okey, so sekarang ni kalau kita tengok dalam perjalanan air ni tak apa, kau fokus kat situ je. Okey. Sikit nak pastikan kipas ni dia berpusing. Sikit nak tengok sampai tahap betul-betul suhu enjin ni panas, suhu air ni betul-betul panas. Adakah air ni akan dia macam memancut? Okey, so sekarang apa? Gearbox? Ada, ambil. So sekarang ni kalau kita tengok kat sini, okey, Pan, kau tengok sini, Pan. Kalau kita tengok daripada buih ni sebenarnya banyak fakta. Okey, banyak fakta, fatwa ataupun banyak orang kata apa? Tip ataupun info-info dari pemain otai semua. Sikit tak nak mempertikaikan dia orang semua. Hanya just sikit cakap kat sini dia ada mengeluarkan buih besar dengan buih-buih halus untuk kereta ni ada macam menggelegak-gelegak. Kalau kita tengok daripada sudut tepi, cuba tengok daripada sudut tepi. Okey, air ni dia jadi macam air mendidih tau. Nampak? Nampak Ya Okey, sekarang ni dia tengah mendata lagi. Macam kereta owner ni memang dia dah buang termostat. Sikit ada tanya kat owner. Sebab bila sikit running kereta dia, sekejap je paip bawah pun panas sama dengan atas. Kat situ kita dah tahu dah. Tak payah buka, tak payah tengok. Test macam tu kita dah tahu dah. Dia macam ada kesan macam air mendidih kan naik. Nampak kan? Aku rasa nampak. Kamera ni memang nampak. Nampak macam air mendidih. Bermakna sekarang ni suhu dia dah start panas lah. Pan, kau jauh sikit sebab aku nak rem kalau boleh. Aku nak bagi cepat sikit. Dalam persoalan masalah kereta ni, sikit tengok temperature sekarang dia belum sampai 90. Dia dekat-dekat 90. Dia bukan minta 90 tapi dia dekat-dekat 90. Sikit nak pastikan kipas dia jalan dulu. Nampak tak air tu dia jadi macam pusaran tau. Nampak? Bermakna water pump pusing dalam keadaan cantik Itu first kau kena faham dulu. Belum jalan lagi. Okey, macam Fikir buat ni tak digalakkan korang buat macam Fikir buat Benda ni kena ada kemahiran, kena ada ilmu. Okey, nampak air sedut cantik kan? Okey, tunggu sekejap Nampak water pump berfungsi dalam keadaan baik. Kita tak boleh cakap yang water pump ada masalah. Okey, macam contoh kereta ni, kalau andai kata sikit servis kereta ni, penyakit kereta ni memang tak akan selesai. Dia tak akan selesai lagi. Sebab radiator ni kebarangkalian sumbat tu memang ada. Mungkin dia sumbat dalam 80%. Dia mungkin sumbat dalam 20% ataupun 30%. Kalau kita tengok daripada layer untuk radiator ni, dia pakai single layer je. Tapi disebabkan dia panjang, dia susah sikit ada isu. Melainkan radiator tu pendek. Jenis radiator tak panjang tu single layer. So dia mudah sangat sumbat. Kalau macam ni, kalau anda kata sikit dah servis ataupun tukar radiator kereta ni tak akan selesai. Sikit tak buat kerja tak selesai. Okey, so sikit ada tanya owner, bila dia bawa laju, dia berhenti, dia dengarkan air menggelegak pergi ke spare tank. Dia ada radiator cap. Dekat sini dia ada radiator cap, ada radiator cap. So dia tendang, dia keluar, dia akan pergi ke spare tank. So air spare tank ni menggelegak gorok. Betul dia berhenti, tu top up balik air. Untuk kalau anda kata dia bawa macam biasa, setiap dalam 2 hari, 3 hari mesti dia top up kat spare tank. Sedangkan kereta ni dia tak ada kebocoran. Kalau ada kebocoran,
kita akan dapat kenal pasti daripada test pressure daripada radiator. Sikit ada alat dia untuk test pressure, memang tak ada kebocoran kereta ni. Okey, apabila tak ada kebocoran, mana pergi air tu, dan persoalan dia kenapa kena bawa 120, lepas 80 baru terkecil. Nampak kipas jalan cantik. Kipas jalan cantik. Bunyi pun kuat. Kipas jalan cantik. Kalau kita tengok air ni, dia nampak macam cantik je, okey je. Okey, dah. Okey, sekarang ni kereta ni kalau sikit buat sistem penunjukan kereta dia. Sikit bagi korang faham betul-betul dulu. Takut lebih kurang kau pun buat sana, buat sini. Lalas cari video aku juga. Sembang banyak lah, apalah, macam-macam lah korang ni. Okey. So selepas andai kata korang buat radiator, korang tukar paip ke yang tak ada bocor pun korang buat juga. Termostat pasang balik ke. Macam ni dah buang termostat. Geng-geng termostat jangan biasa buang termostat Okey. Kalau kereta ada masalah macam ni, dia akan jadi macam ni juga. Kut mana-mana pun. Okey, cuma masa je. Okey, ambil masa 8 bulan. Kalau pemain faham benda-benda je tu. Okey, lepas tu fan motor korang tukar ke, fan blade korang tukar, nak tambah 7 bilah ke, nak tambah 10 bilah ke, betul nak tambah extra fan ke. Macam ni ada extra fan kat depan tu. Mungkin waktu pasang aircon nanti dia akan pusing lah. Mungkin nak sejukkan sikit waktu kereta parking lah. Macam jalan jam ke, traffic light. Dapat rasa sikit lebih kurang macam tu je, sebab nak sejukkan kondenser bahagian depan. Tak cukup support untuk satu kipas. Okey. So, sekarang ni apabila kita dah buat sistem yang Siki cakap tadi, kereta ni tetap tak akan okey. Tak okey Siki. Habis kau buat tu, kau nak makan aku tak? Macam Siki ni, Siki akan cerita dulu kat customer. Okey, yang pertama, kita dapat syaki kereta ni ada sejarah dia. Sebab tu, kalau pengguna kereta pakai kereta ni, dia akan tahu sejarah dia. Boleh jadi, ni contoh Siki cakap, sebab Siki telefon tu tak dapat. Siki dapat telefon tadi pasal masalah kereta bawa 80 tu, dia kata temperature naik. Lepas Siki check, okey. Dia kebarangkalian boleh jadi pecah daripada top hose. Okey, Siki tunjuk satu tempat Tunjuk jari Siki ni. Tunjuk sini. Okey, ni adalah top hose. Ini top hose untuk radiator. Betul. Hose ni sangatlah penting. Kebiasaannya Siki tengok mesti dia pecah kat sini. Kebiasaannya dia akan pecah kat sini. Kenapa Siki dia pecah kat sini? Dia ni kereta ni tak pecah pun, cuma Siki tunjuk je. Kebiasaannya dia akan pecah kat sini. Yang pertama, bocor daripada valve cover gasket kena dekat hose ni. So hose ni kembang, dia boleh pecah. Nombor dua, kebarangkalian lain hose ni boleh pecah kat situ sebab gegaran enjin ni dia akan menyerap daripada penghujung getah. So dekat sini dia kurang terima gegaran. Faham? Dia ada gegaran, tapi dia tak dapat. Cuba korang faham betul-betul. Dia kurang gegaran, tapi sebelah enjin gegaran banyak. Belum lagi kita masuk gear lagi. Ada ke depan, ke belakang. So penghujung dia mudah pecah. Sebab tu alert. Pakai 5 tahun, rasa paip original tak pernah tukar, ada marking lagi, tukar je paip baru. Nampak cantik, tukar je sebelum dia pecah. Kalau orang tak jaga air, karat macam ni lagi kebarangkalian paip dia cepat pecah. Okey. Kebarangkalian kereta ni ada masalah paip pecah bahagian atas. Nombor dua, ada masalah daripada fan motor tak berfungsi, ataupun dia kong, ataupun relay dia rosak, atau fuse dia putus ke. Kebarangkalian terjadinya kes ni, temperature dia lebih pada separuh dan boleh jadi sampai ke merah. Tahu-tahu berasap kat depan. Kat bonet depan ni dia berasap. Masa terjadinya penyakit tu, nampak paip terpecah ataupun motor ni kong. Dia pun tukarlah motor ni. Kalau paip lah. Boleh tukar, tengok start running cantik semua. Selepas dia buat tu, kereta dia akan okey macam biasa. Makan tahun. 2 tahun. Tiba-tiba pula dia kata, spare tank kurang air. Pergi bengkel check. Pergi test kompres. Test. Tak ada kebocoran. Cek semua memang tak ada kebocoran. Water pump tak ada bocor kat hidung water pump. Dia boleh bocor daripada gasket, boleh bocor daripada top hose, lower hose, bypass hose, belakang lagi termostat. Termostat untuk kereta ni tak ada isu sangatlah. Radiator casing, daripada o-ring casing radiator. Macam-macam. Bila cek tak ada. So pemain pun cakap tak ada masalah apa, boleh pakai. Pakailah. Pakai lagi, makin kuat dia makan air. Air tu hilang. Bila air tu hilang daripada spare tank ni, dia akan masuk ke radiator. Spare tank ni, dia spare sahaja. Dia kalau andai kata tak ada kurang daripada radiator, dia tak akan sedut daripada spare tank ni.
Dia kurang sahaja. Sebab tu penghujung nipple dia ada satu valve. Sekejap sikit tunjuk. Nanti korang tak faham. Benda-benda basic macam tu korang kena faham. Baru boleh jadi pomen sejati. Macam Siki pomen biasa sahaja. Okey, ini adalah contoh radiator cap. Cuba tunjuk dekat sekejap. Ini adalah contoh radiator cap. Okey, inilah tekanan. Ni, benda ni kalau andai kata contoh buat macam ni contoh kalau valve ni turun ke bawah, air boleh masuk. Air boleh masuk, dia akan keluar ikut tepi ni. Bila air tu penuh dalam ni, dia akan tertutup. So, dia tak boleh sedut daripada apa? Daripada spare tank. Kalau dia andai kata air tu kurang, dia akan jatuh ke bawah. Benda ni macam ni je. Bila ke bawah, tak ada air kat sini, so dia akan keluarkan air bagi penuh dalam radiator. Faham? Bila dia air dah penuh sampai ke atas, dia tutup. Macam tu je. Dia macam tu saja. Okey. So sekarang ni macam kereta ni radiator cap pun dia dah tukar dah. So okey. Bila spare tank sentiasa top up, kebocoran tak ada, owner pun jadi macam aduh. Lepas tu andai kata dia bawa laju, temperature naik. Lepas tu kalau andai kata dia bawa, sebab apa dia jadi macam bawa laju, dia jadi macam temperature naik. Kalau bawa perlahan dia okey. Okey, masa korang bawa perlahan, pembakaran piston dia dalam keadaan normal. Tahap kepanasan dia normal untuk kereta ni. Bila dia enjin RPM 3, RPM 4, enjin ni akan jadi lebih panas. Bila dia lebih panas daripada, bukan yang kata dia punya lebih panas daripada temperature, tak. Dia lebih panas tahap dia. Bukan salah termostat. Termostat dia duduk macam tu je. Kau yang petikan termostat dulu. Bila dia lebih panas sangat, sistem penyejukan ni dia tak sempat nak sejuk. Dia tak sempat nak cover. Contoh macam dia bagi 50. Dia dapat 50, dia boleh belanja. Kan? Dia bagi 50 tapi dia nak 100. Dia tak boleh cover dah. Dia istilah dia macam tu. Kau nak banyak-banyak duit, kerja malas, kerjalah. Subscribe jangan lupa. Okey? So sekarang ni bila enjin tak sempat sistem penyejukan untuk sejukkan. Bukan dah sejuk macam peti ais, tak. Tahap level kepanasan dia. Sikit dah cakap dah. Suhu enjin ni dia nak suhu dia. Faham tak ayat sikit? Dia nak suhu dia. Bukan dia nak suhu korang. Sebab tu kau jangan salahkan termostat. Okey. Bila dia dapat suhu dia, dia normal. Bila dia tak dapat suhu dia, dia tak normal. Bila tak normal, suhu dia panas sangat. Air jalan cantik. Radiator contohlah radiator dah tukar. Radiator dah cantik, tak sumbat. Water pump jalan cantik dah tukar. Contoh dah tukar. Air jalan cantik tapi suhu enjin tak dapat. Pembakaran tu lebih panas. Pembakaran tu normal tapi tahap kepanasan tu berpunca daripada heat gasket yang terbakar, datangnya daripada kes yang Siki cakap tadi. Paip ataupun motor ataupun benda-benda lain lah yang berkait dengan sistem penyejukan. Bila heat gasket terbakar, silinder heat tu akan melengkung lah. Ada video sebelum ni. Kalau Siki rajin, Siki letak kat atas ni. Tak tahu sini ke sini ke sini ke, Siki tak tahu. Kadang-kadang Siki tak letak, Siki main tunjuk. Puas korang cari kat atas tu. Okey, Siki pun bukan sepenuh masa pun. Content creator ni santai-santai untuk ilmu. Berapa minit agak-agak tepi tu ada tulis tu? 18. Dah baru 18 steady. Korang kalau video sikit tak ada masalah ni. Okey. Sekarang ni kita dah faham dah macam mana boleh terjadinya penyakit macam ni, macam mana caranya untuk kita solvekan masalah. Solve masalah macam ni, cara solve dia sikit macam ni sikit. Macam contoh kereta ni, bila datang masalah macam ni, Siki dah jadi forensik CSI ke macam mana ke, Siki akan tanya customer. Customer pun dia jawab apa yang Siki tanya. Bila jadi, bila kes ni tiba-tiba ada. Benda tu memang rujukan untuk pomen. Penting untuk korang cerita straight je. Sebab dia orang nak settlekan masalah kita kurang. Nak settlekan masalah tapi korang tak nak cerita. Malas lah cerita pandai-pandai. Korang pomen, korang mestilah tahu. Kita nak tahu sebab nak memudahkan kerja. Contoh datang Siki, kereta abang ada masalah bunyi. Abang dah tukar apa? Siki tanya, abang dah tukar apa? Bukan istilah Siki tolak korang. Tak. Cuma Siki nak percepatkan proses untuk Siki berfikir. Contoh ditukar lower arm. Sebelum tukar lower arm, Siki lari topik sikit. Ada tak bunyi tu? Tak ada Siki. Dah ada jawapan. Kan senang. Kita pun jet tengok bahagian lower arm. Oh lah, skru tak ikat, tak kemas. Contoh. Kan jadi mudah kerja pomen cepat. Proses pun mudah. Allah, memudahkan urusan kita. Aku tak nak lagi macam tu. Okey. Dia macam ni.
untuk proses kereta ni, make sure nak tak nak owner mesti kena servis ataupun kena tukar kereta. Kalau boleh servis, kita akan pergi hantar ke pusat servis, bukan pusat servis kereta, pusat servis kereta. Dari specialist untuk buka housing ni, dia orang tengok housing berapa ketahanan dia. Dia ada alat untuk tahan, boleh kena pasti plastik ni tahan ke tak. Sekarang zaman canggih. Sekarang zaman memang kita tak boleh lawan dah zaman sekarang. Kita tengok review dia orang untuk check color pakai tekan dia tu. Color ni baru banyak boleh potong, polish lagi. Tu ganas. Kan dia orang ada alat untuk mengesahkan housing boleh pakai tak. Contoh dia pakai meter tu ada lepas rendah daripada tahap dia. So housing ni memang wajib kena tukar. So dia bagi tahu hello sikit asal kau tipu aku tiba-tiba. Kau hantar kereta aku tadi kau hantar. Tadi kau hantar kereta takkan kau dah lupa. Yelah aku sibuk kereta kau ni casing tak okey ni, kau kena bagi tahu customer kalau owner nak buat kita tukar. Kalau owner tak nak buat tapi 50-50 takut ada masalah. Okey. Just kita cerita kat customer kalau owner on buat. Owner tak on jangan servis kereta dia. Okey, buat servis, tengok casing atas, casing bawah. Dari dua casing atas kebiasaannya mudah reput, pecah. Sebab apa? Sebab wap semua duduk kat atas. Dia haba panas memang duduk kat atas. Bawah dia kurang sikit kepanasan dia. Tapi kalau kita buat atas, kebarangkalian bawah tu memang kebarangkalian boleh pecah pun ada juga. Sebab dia housing berbuat daripada plastik leburan kena faham kat situ. Okey. So sekarang ni macam contoh kereta ni kita akan buat sistem penyejukan yang kes bawa 80 air makan sebenarnya daripada head gasket dengan silinder head. Makna kereta ni kita akan angkat silinder head dia, pergi bawa ke machine shop, panggil dia orang test pressure head. Tengok sama ada stick ni ada crack ke tak, retak. Ada sikit video sebelum ni. Kalau anda kata boleh pakai, kita skin balik, buat pemasangan balik macam biasa je, tak ada masalah apa pun. Yang penting potong, tengok. Kalau owner dah potong 10 kali, takkan 11 kali machine shop tak tahu nak tengok ukuran dia lagi. Ni head dah potong banyak, dah mungkin 5 kali berapa mm dia, kiraan dia. So dah tak boleh potong sikit. So kau kena bagi tahu customer yang head ni kena tukar. Ataupun head tu dah crack, bocor. Nanti dia bukan lukis, dia tanda lah. Ni bocor tembus kat mana. Alat canggih. Sebab tu kena bayar. Okey, so sekarang ni macam contoh kereta ni, untuk selesaikan masalah dia memang kena angkat head, skin, buat pemasangan balik lah. Tapi make sure valve seal semua korang patut buat sekali. Kalau pemain tu suggest, korang kena buat sekali. Kalau anda kata korang tak yakin kat pemain tu, bagi penjelasan. Pemain sebagai pemain video sikit, buat rujukan korang. Ilmu yang berkurangan, korang bercakap sikit. So kalau tak nak buat valve seal, nanti valve seal cepat keras. Valve seal tu sebab overheat sebelum ni, so dia panas. Nanti minyak hitam boleh masuk daripada valve seal. Sebab tu kena tukar. Okey? Cerita elok-elok, diorang faham elok-elok, cantik tak ada masalah pun. Yang penting solve masalah dia penyakit ni dah cukup. Kes ni kalau kita tengok daripada pengalaman, dia bukan jadi sehari dua tau. Benda ni mungkin dah jadi 3 tahun ataupun dulu ada orang lain pakai. So kita tak tahu knowledge sejarah dia. Benda history. Okey, selain daripada tu, macam kereta ni, Siki akan cerita kat owner macam Siki tengok. Kalau tengok video Siki lagi senang. Tak payah pening kepala. Pandai-pandai dia tengok kereta dia kan. Nombor plate Siki dah tutup. So Siki akan ikut step dulu. Kalau anda kata nampak masalah, kita akan tulis jog sheet siap-siap, berapa harga amount, buat kira-kira semua, ngam harga. Lepas tu orang ni cakap, Siki aku tak cukup bajet ni. Tengok, kita fikir balik benda yang kita kena tengok betul-betul komponen tu. Kalau betul-betul rosak, buat job besar, takut ada masalah lagi, better suruh customer standby juga. Kalau anda kata benda tu boleh pakai, selalunya kalau macam Siki tengok benda tu okey, Siki tak akan tulis. Benda tu okey, tak payah pening, tak payah tiaw dia, tak payah ambil pot sebab dia tak ada masalah. Okey. So macam kereta ni head gasket je lah. Itu je lah, betul. Buat balik, insya-Allah okey. Banyak ke isu macam ni, Siki tengok. Okey, pastikan sistem penunjukan dalam keadaan cantik. Pastikan jangan ada sistem radiator korang dalam keadaan teruk sangat karat. Sebab menyebabkan karat ni banyak komponen-komponen yang mudah rosak. Karat ni boleh rosakkan water pump. Karat ni boleh rosakkan sistem paip air. Paip tu paip besi. Paip besi water pump paip tu besi. Macam head dia susah, dia melekat saja, dia tak keluarkan
dia tak keluarkan macam blok dia keluarkan karat-karat. Itu efek kepada termostat cepat jam, efek kepada paip-paip mudah bocor. Banyak. Boleh efek kepada radiator cepat sumbat. Temperature naik lagi. Pastikan setiap apa yang kita buat sampai kepada matlamat dia. Okey, next time kita jumpa lagi. Andai kata ada kelemahan daripada video sikit minta maaf. Yang hebat, yang ikhlas sikit buat ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah semua daripada sikit. Sikit memang lemah. Okey? Lemah segala-galanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mega.